الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam khutbah yang lalu telah disampaikan berkenaan dengan Hazrat Abu Ubaidah. Pada hari ini pun saya akan sampaikan bahagian yang masih berbaki berkenaan dengan perang Yarmuk. Peperangan ini, sebab kenapa diberi nama Yarmuk adalah bahawa di daerah pesisiran Syam terdapat satu lembah yang bernama Yarmuk. Pada tahun 15 Hijrah telah terjadi perang terbesar di lembah tersebut, yakni di pinggiran sungai Yarmuk di daerah tersebut. Pasukan Rom berjumlah hampir 250,000 orang bergerak ke medan perang di bawah pimpinan Bahan, sedangkan jumlah tentera Islam hampir 30,000 orang, yang di antaranya 1,000 orang sahabat Nabi. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 orang termasuk sahabat Badar. Setelah bermusyawarah untuk sementara waktu, sebahagian pasukan Islam dipanggil balik dari Hims. Ketika meninggalkan Hims, pasukan Muslim mengatakan kepada penduduk Kristian, kerana untuk sementara waktu kami akan menghentikan perlindungan terhadap kamu. Untuk itu, cukai yang telah kami ambil dari kamu akan dikembalikan semula kepada kamu, kerana kami tidak dapat memenuhi tujuan dari pengambilan cukai ini. Untuk itu akan dikembalikan semula kepada kamu. Wang yang dikembalikan itu nilainya jutaan. Ketika wang tersebut dikembalikan, para penduduk Kristian merasa terharu dan menangis dibuatnya setelah mengetahui akhlak orang Muslim yang jujur dan adil. Dan mereka naik ke atas atap rumah mereka dan berdoa, "Wahai penguasa Muslim yang penyayang, semoga Allah Ta'ala mengembalikan kamu ke tempat kami semula." Disebabkan tentera Muslim telah berundur dari Hims, tentera Rom semakin berani. Setelah itu mereka bergerak ke Yarmuk dengan jumlah tentera yang besar, lalu memasang khemah untuk menghadapi tentera Muslim. Namun hati kecil mereka masih menyimpan rasa takut melihat gejolak keimanan pasukan Muslim. Untuk itu mereka berkeinginan untuk berdamai dan berusaha supaya terjadinya perdamaian. Komander tentera Rom mengutus seorang wakil bernama George pergi kepada tentera Muslim. Ketika dia sampai di kawasan tentera Muslim, waktu itu tentera Muslim sedang melaksanakan solat maghrib. Ketika melihat tentera Muslim melaksanakan solat sambil bersujud dengan penuh kekhusyukan di hadapan Allah Ta'ala, dia sangat terkesan. Dia bertanya beberapa soalan kepada Hazrat Abu Ubaidah. Di antaranya adalah, bagaimana pendapat kamu mengenai Hazrat Isa AS? Lalu Hazrat Abu Ubaidah membacakan ayat Al-Quran berikut, "Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryama Rasulullahi wa kalimatu alqaha ila Maryama wa ruhu minhu." Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Bahawa wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan mengenai Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam hanyalah seorang Rasul Allah.
dan kalimatnya जो उसने मरियम की yang diturunkan kepada Maryam और उसकी तरफ से sebagai rahmat darinya. बस अल्लाह पर Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, और तीन मत dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, में तुम्हारी भलाई है। itu akan lebih baik bagimu di dalamnya. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari memiliki anak. कोई बेटा हो उसी का है जो आसमान Kepunyaannya apapun जो जमीन में yang ada और di seluruh langit dan apapun yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai penjaga. और फिर इसके बाद Kemudian beliau membaca ayat berikutnya, लन यस्तनकिफल la yastankifal masihu अन यकूना ayyakuna abdal lillahi वलल मलाइका walal malaikatu मलाइकतुल मुकर्रबून walal malaikatul mukarrabun. मसीह हर किसी इस अमर को बुरा नहीं Al-Masih sama sekali tidak akan merasa hina menjadi hamba bagi Allah, और ना ही मुकर्रब dan tidak juga malaikat yang dekat kepadanya. जॉर्ज ने Setelah mendengar ajaran Al-Quran tersebut, इस तालीम को सुना maka तो पुकार उठा George mengatakan, मसीह के यही tidak diragukan lagi. और कहा Demikianlah sifat-sifat Hazrat Isa Al-Masih, dan berkata bahawa Nabi kamu adalah benar. Setelah itu George masuk Islam, नुमाइंदा बनके yang pada mulanya dia datang sebagai wakil pasukan Rom. Setelah itu dia tidak mahu kembali kepada tenteranya, namun Hazrat Abu Ubaidah bersabda, jika Tuhan tidak mahu balik kepada mereka, maka tentera Rom akan menganggap telah terjadi pelanggaran janji. Untuk itu Tuhan harus balik. Tuhan boleh datang lagi bersama duta yang akan berangkat dari sini. Hazrat Abu Ubaidah menyeru tentera Kristian kepada Islam dan menjelaskan kepada mereka perihal kesamarataan dalam Islam, persaudaraan dan akhlak Islami. Pada hari berikutnya beliau berangkat menemui Hazrat Khalid, namun tidak membuahkan hasil, dan dimulailah persiapan untuk berperang. Di belakang tentera Muslim terdapat para wanita Muslim yang bertugas memberikan air minum kepada tentera, merawat mereka yang terluka, dan memberikan semangat kepada para pejuang. Di antara para wanita itu adalah Hazrat Asma bin Abu Bakar, Hazrat Hind binti Utbah. Beliau adalah isteri Hazrat Abu Sufyan yang masuk Islam ketika Fatah Mekah, Hazrat Ummi Aban dan lain-lain. अबू उबैदा ने Sebelum peperangan dimulai, Hazrat Abu Ubaidah bersabda kepada para wanita Muslim, wahai para mujahidat, जोबें उखाड़कर cabutlah kayu penompang kemah, lalu genggam di tangan. Penuhilah wadah-wadah dengan batu kerikil, dan berilah semangat kepada para pejuang Muslim untuk berperang. Katakan kepada mereka bahawa hari ini adalah pertarungan kamu, dan janganlah kamu mundur. Jika kamu melihat pasukan Muslim berjaya, tetaplah di tempat kamu. Jika kamu melihat pasukan Muslim mundur ke belakang, maka pukullah wajah mereka dengan kayu, dan hujanilah mereka dengan batu kerikil supaya mereka bergerak maju ke medan perang semula. Dan angkatlah anak kamu sambil mengatakan kepada mereka, pergilah kamu ke medan perang, berikanlah nyawa kamu demi keluargamu dan Islam. Setelah itu beliau bersabda kepada para pejuang lelaki, wahai hamba Allah, मदद के लिए आगे बढ़ो majulah ke depan untuk menolong Tuhan. Dia akan menolongmu और तुम्हारे कदमों dan akan memberikan keteguhan kepada langkahmu. के बंदो Wahai hamba Allah, bersabarlah, kerana kesabaranlah yang akan menjadi penyebab untuk mendapatkan najat keselamatan dari orang kafir yang akan menarik keredaan Tuhan dan membasuh segala noda. अपनी सफों को मत Janganlah kamu memecahkan barisan kamu. Janganlah kamu memulakan peperangan. तुम न करना Jangan memulakan peperangan. तान लो Genggamlah tombakmu dan peliharalah tamengmu, dan basahilah lidahmu dengan zikir ilahi. Tuhan akan menyempurnakan kehendaknya. इब्तिदा नहीं करनी Janganlah memulakan berperang, namun jika datang serangan, jangan pernah mundur. दुश्मनों के Waktu itu di depan tentera musuh terdapat salib yang diperbuat daripada emas, dan kilauan senjata mereka menyilaukan mata. दूसरे Pasukan musuh mengenakan pakaian besi dari kepala sampai ke kaki. लोहे में डूबे हुए थे यानी जेरें पहने Pada hari itu mereka उन्होंने उस दिन mengikat rantai pada kaki mereka.
supaya tidak melarikan diri dari medan perang, yakni hanya memiliki dua pilihan, yakni membunuh atau terbunuh. Padri sedang membacakan sabda-sabda dari Injil untuk menaikkan semangat pasukan musuh. Tentera kafir berderap maju bagaikan ombak di samudera. Jumlah tentera musuh 250,000 orang, sedangkan tentera Muslim hanya 30,000 orang, dan perang pun bermula. Di permulaan perang, pasukan Rom unggul sehingga berhasil menekan pasukan Muslim. Pihak musuh secara senyap-senyap telah mengetahui kehadiran para sahabat Rasulullah SAW di antara pasukan Muslim, lalu meletakkan beberapa pemanah di atas bukit dan memerintahkan secara khusus untuk mensasarkan panahnya ke arah para sahabat. Mereka tahu bahawa jika para tokoh Muslim terbunuh, maka dengan sendirinya hati pasukan yang lainnya akan merasa gentar dan meninggalkan medan perang. Akibatnya, ramai di antara para sahabat yang syahid terbunuh dan banyak juga yang kehilangan penglihatan. Melihat keadaan ini, Ikramah yang merupakan anak Abu Jahal yang telah masuk Islam di waktu Fatah Mekah dan di hari Fatah Mekah memohon kepada Rasulullah SAW dengan berkata, doakanlah semoga Allah Ta'ala memberikan kepada saya taufik untuk dapat menebus kesalahan-kesalahan saya yang terdahulu. Lalu Hazrat Ikramah mengajak beberapa kawannya menghadap Hazrat Abu Ubaidah dan berkata bahawa para sahabat telah memberikan perkhidmatan yang sangat besar. Mohon berikan kesempatan kepada generasi berikutnya seperti kami untuk meraih pahala. Kami akan melakukan serangan di tengah-tengah tentera musuh dan akan membunuh para komander musuh. Hazrat Abu Ubaidah bersabda, ini sangatlah berisiko dan dengan cara ini semua para pemuda yang pergi akan terbunuh. Ikramah berkata, memang betul, namun tidak ada pilihan lagi selain daripada ini. Apakah Tuhan lebih menyukai kami para pemuda selamat, namun para sahabat banyak yang terbunuh? Sekarang, luapan gejolak keimanan yang membara dalam diri Hazrat Ikramah untuk mengorbankan jiwa demi Allah Ta'ala. Berkali-kali Ikramah meminta izin dari Hazrat Ubaidah supaya diizinkan untuk melancarkan serangan ke markas pertahanan musuh dengan membawa 400 tentera Muslim. Atas desakan itu, pada akhirnya Hazrat Abu Ubaidah mengizinkan mereka. Lalu mereka menyerang bahagian tengah tentera musuh dan berhasil mengalahkannya. Namun dalam pertempuran tersebut, banyak di antara para pemuda yang syahid. Dan pasukan Muslim menggiring pasukan Rom ke arah parit-parit yang telah dibuat oleh pasukan Rom. Kerana mereka satu sama lain telah mengikat kakinya dengan rantai supaya tidak melarikan diri, oleh itu mereka saling berjatuhan ke dalam parit. Jika satu terjatuh, maka akan mengheret 10 lagi yang lainnya ke dalam parit. 80,000 pasukan musuh telah mati tenggelam di Sungai Yarmouk ketika mereka mundur. Tentera Muslim berjaya membunuh 100,000 tentera Rom di medan perang, sedangkan yang syahid di pihak Muslim adalah sekitar 3,000 orang. Inilah peperangan Yarmouk. Hazrat Muslim Maud menjelaskan berkenaan dengan peristiwa tersebut bersabda, setelah perang selesai, khususnya setelah peperangan selesai, pasukan Muslim mencari Ikramah dan kawan-kawannya secara khusus. Apa yang mereka lihat? Bahawa di antara 12 orang yang luka parah, mereka termasuklah Ikramah. Ada seorang prajurit yang datang menghampiri mereka dan melihat keadaan Ikramah yang sangat teruk. Prajurit itu berkata, wahai Ikramah, saya ada sekantung air. Kamu minumlah sedikit darinya. Ikramah mengarahkan pandangannya ke arah lain dan melihat ada anak Hazrat Abbas yang sedang terlantar dalam keadaan luka parah juga. Ikramah berkata kepada prajurit yang membawa air itu, bagaimana mungkin saya sanggup membiarkan beliau gugur disebabkan oleh kehausan, anak keturunan dari orang-orang yang dahulu selalu menolong Hazrat Rasulullah SAW, sedangkan saya dulunya adalah penentang keras beliau, sedangkan saya masih hidup kerana meminum air. Ini merupakan gambaran semangat baru kecintaan yang timbul di antara mereka satu sama lain. Oleh itu, berilah minum air Hazrat Fadl bin Abbas terlebih dahulu. Jika nanti masih ada lebih, maka bawalah kepada saya. Lalu prajurit itu membawa air itu kepada Hazrat Fadl bin Abbas. Namun Hazrat Fadl pun menolaknya dan meminta supaya air itu diberikan kepada sahabat lain yang terluka dengan berkata, orang itu lebih memerlukan air daripada saya. Lalu
इस तरह वो Lalu जिस prajurit वायदे पर tersebut जाता pergi है, kepada उसको orang बोलते yang हैं, ketiga, namun jawapan yang diterima sama seperti sebelumnya dan tidak ada yang mau meminumnya. Setelah sampai pada orang terluka yang terakhir, dia telah pun wafat. Lalu dia kembali lagi pada orang-orang sebelumnya sampai pada yang pertama, yakni Ikramah. Namun kesemuanya ditemukan sudah wafat. शाम के लोग Penduduk Syam मुख्तलिफ मज़ाहब के merupakan फैलाव pengikut berbagai agama. ज़बानों का इख्तिलाफ Ada था। perbezaan dalam bahasa, mereka begitu juga dalam silsilah keturunan. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah telah menegakkan persamaan dan keadilan di antara mereka, आखिरी अमन सुकून menciptakan keamanan dan ketenteraman. Setiap orang diberikan kebebasan untuk beragama dan menegakkan ruh Islami bahawa kamu semua adalah anak keturunan Hazrat Adam dan saling bersaudara. और सब भाई Sebagai भाई हैं। और इनमें Sebagai इंसानों ने manusia किया tidak सब ada perbezaan di antara kita. ये भी गलत इंसान Kadang-kadang dilontarkan tuduhan yang salah kepada Islam bahawa orang-orang masuk Islam kerana dipaksa. Hazrat Abu Ubaidah memberikan kebebasan beragama kepada bangsa Rom. Diadakan pengenalan antara sesama kabilah, menegakkan kedamaian. Atas usaha Hazrat Abu Ubaidah jugalah banyak di antara orang Arab yang tinggal di Syam yang sebelumnya adalah penganut Kristian masuk ke dalam pangkuan Islam. Mereka masuk dengan cara ditabligh, bukan dengan paksaan. Selain itu, banyak juga yang baiat setelah melihat teladan baik pada Muslim. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada juga orang Kristian Rom yang baiat setelah melihat akhlak mulia Hazrat Abu Ubaidah. Hazrat Abu Bakar wafat beberapa hari sebelum kemenangan perang Yarmouk. Setelah beliau wafat, Hazrat Umar terpilih sebagai khalifah berikutnya. Hazrat Umar telah menyerahkan tugas untuk mengawasi negeri Syam dan memimpin tentera kepada Hazrat Abu Ubaidah. Ketika Hazrat Abu Ubaidah menerima surat penugasan tersebut, ketika itu peperangan sedang berlangsung dengan dahsyatnya. Untuk itu Hazrat Abu Ubaidah tidak menzahirkannya kepada Hazrat Umar. Ketika Hazrat Khalid bin Walid mengetahui hal itu, kerana beliau adalah komandan pasukan, beliau bertanya kepada Hazrat Abu Ubaidah, "Mengapa anda menyembunyikan kenyataan tersebut kepada Hazrat Umar?" Hazrat Abu Ubaidah menjawab, "Saya menyembunyikannya kerana ketika itu kita sedang menghadapi musuh dan saya tidak ingin mengecewakan beliau." Setelah umat Muslim mendapatkan kemenangan, tentera Hazrat Khalid kembali ke Iraq dan Hazrat Abu Ubaidah menahan Hazrat Khalid untuk beberapa waktu. Ketika Hazrat Khalid dah nak pergi, beliau berkata kepada orang-orang bahawa kamu seharusnya merasa gembira kerana orang yang amin, yakni terpercaya dalam umat ini menjadi pemimpin kamu, yakni Hazrat Abu Ubaidah. Hazrat Abu Ubaidah bersabda, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Khalid bin Walid merupakan satu di antara pedang Allah." Demikianlah suasana penuh rasa cinta dan hormat di antara dua komandan ketika akan berpisah antara satu sama lain. Seperti inilah ketakwaan orang-orang mukmin. Mereka tidak menginginkan nama, tidak juga kemasyhuran, tidak juga dengan jawatan dan kedudukan. Yang menjadi tujuan mereka adalah satu, semata-mata untuk meraih keredaan Allah Ta'ala dan mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Maka mereka inilah merupakan mereka ini semua merupakan uswah hasanah bagi kita semua. Dan setiap pemegang jawatan, bahkan setiap para Ahmadi, hendaknya memperhatikan perkara ini. Fatah Baitul Muqaddas, dijelaskan peristiwa ini pun berkaitan dengan Hazrat Abu Ubaidah. Tentera Islam di bawah pimpinan Hazrat Amr bin As bergerak ke Palestin setelah pasukan beliau menaklukkan kota Palestin dan mengepung Baitul Muqaddas. Lalu lashkar Hazrat Abu Ubaidah pun bergabung dengan lashkar Amr bin As. Setelah tidak tahan terkepung di balik tembok, lalu pihak Kristian mengajukan perdamaian, namun mereka meletakkan syarat supaya Hazrat Umar sendiri yang datang untuk membuat perjanjian. Hazrat Abu Ubaidah menyampaikan cadangan Kristian tersebut kepada Hazrat Umar. Hazrat Umar menetapkan Hazrat Ali sebagai amir yang akan menggantikan beliau untuk sementara. Lalu beliau berangkat pada bulan Rabiul Awal 16 Hijrah dari Madinah menuju Jabiah, sebuah kampung di pesisiran Damsyik. Di sana para pemimpin menyambut kedatangan beliau. Hazrat Umar bersabda, "Di manakah saudara saya?" Orang-orang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah yang Tuan maksudkan?" Beliau bersabda, "Abu Ubaidah."
Dikatakan bahawa Abu Ubaidah akan sampai sekejap lagi. Tidak lama kemudian Hazrat Abu Ubaidah sampai dengan menunggang unta lalu mengucapkan salam dan menanyakan khabar. Hazrat Umar meminta yang lainnya supaya pergi dan beliau bersama Hazrat Abu Ubaidah pergi menuju ke tempat tinggal Hazrat Abu Ubaidah. Setibanya di rumah beliau, Hazrat Umar melihat yang ada tiada lain hanyalah sebilah pedang, tameng, tikar dan sebuah mangkuk. Hazrat Umar bersabda, "Wahai Abu Ubaidah, sediakanlah juga keperluan lainnya. Seharusnya letakkanlah juga barang-barang keperluan lainnya di rumah." Hazrat Abu Ubaidah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, barang-barang tersebut akan mencondongkan kita kepada kesenangan. Boleh saja saya menjadikan berbagai kemudahan tersebut, namun dengan adanya semua itu, saya akan terlena dengan semua kemudahan itu. Sebab itulah saya tidak ingin menyediakan semua sarana kemudahan itu." Pada kesempatan itu terjadi juga satu peristiwa yang menguatkan keimanan dan sebelum ini pun telah disampaikan, yakni peristiwa azannya Hazrat Bilal. Hazrat Bilal bertekad untuk tidak mengumandangkan azan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Pada satu hari tiba waktu solat, lalu orang-orang memohon kepada Hazrat Umar agar memerintahkan Hazrat Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu Hazrat Bilal mengumandangkan azan atas perintah Hazrat Umar dan itu membuat semua orang yang mendengarnya menangis dan mengalirkan air mata. Dan yang paling banyak menangis di antara orang-orang ketika itu adalah Hazrat Umar kerana azan tersebut mengingatkan beliau kepada zaman Rasulullah SAW. Berkenaan dengan usaha terakhir bangsa Rom, tertulis bahawa pada 17 Hijrah, bangsa Rom melakukan usaha terakhir untuk mengambil kembali Syam dari kekuasaan Muslim. Mereka meminta bantuan dari Syam sebelah utara, Al-Jazirah, Iraq Utara, Kurdish Armenia, Kristian Badui dan juga Iran untuk menghadapi pasukan Muslim. Mereka menawarkan bantuan 30,000 tentera. Meskipun ketika itu sebahagian besar Al-Jazirah sudah ditaklukkan oleh Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas, namun penduduk Baduinya masih belum dapat ditaklukkan dan kekuatan laut bangsa Rom masih tetap ada. Dia menganggap kesempatan tersebut sebagai peluang emas lalu melancarkan serangan bersama sejumlah besar pasukan angkatan laut. Adapun satu lashkar besar Badui telah mengepung Hims dan beberapa kota Syam utara melakukan pemberontakan. Hazrat Abu Ubaidah menulis surat kepada Hazrat Umar untuk meminta bantuan. Hazrat Umar segera memerintahkan Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengirimkan pasukan bantuan dari Kufah. Lalu Hazrat Sa'ad memberangkatkan pasukan di bawah pimpinan Kakah bin Amru dari Kufah. Namun meskipun demikian, terdapat perbezaan besar di antara jumlah tentera Rom dan tentera Muslim. Hazrat Abu Ubaidah memberikan pidato yang penuh bersemangat kepada para tentera dan bersabda, "Wahai orang-orang Muslim, orang yang tetap teguh hari ini dan jika dia tetap hidup, maka dia akan mendapatkan negara dan kekayaan. Dan jika dia terbunuh, dia akan mendapatkan kekayaan syahid. Dan aku bersaksi bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa siapa pun yang mati sedangkan dia bukan seorang musyrik, dia pasti akan masuk syurga." Ketika terjadi perang antara kedua kelompok itu, dalam waktu yang singkat pasukan Rom kehilangan tempat berpijak, iaitu kalah dalam menghadapi kaum muslimin. Mereka melarikan diri hingga ke kota Masisah yang berbukit-bukit dan berlembah dan sepanjang 10 batu di Maraj al-Dibaj, wilayah perbatasan Syria. Mereka melarikan diri ke sana dan setelah itu tidak pernah lagi Kaisar memiliki keberanian untuk maju ke Syam. Tahun Amwas ini juga nama sebuah tempat. Ada sebuah lembah yang jaraknya 6 batu dari Ramallah dalam perjalanan ke Baitul Muqaddas. Ada tertulis dalam buku sejarah bahawa ianya disebut tahun Amwas kerana di sinilah penyakit itu bermula. Penyakit ini telah menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya di Syria. Menurut beberapa orang, ianya telah menyebabkan hampir 25,000 kematian. Detailnya ada diterangkan dalam riwayat Bukhari. Hazrat Abdullah bin Abbas meriwayatkan satu ketika Hazrat Umar sampai di Sarghah. Sarghah ialah tempat permukiman di lembah Tabuk di daerah perbatasan Syria dan Hijaz yang jaraknya 13 malam perjalanan dari Madinah. Di dalam kitab-kitab sejarah lama tertulis bahawa jarak 13 malam perjalanan artinya sekitar 1000 batu jauhnya. Setibanya beliau di sana, beliau berjumpa dengan para amir tentera iaitu Hazrat Abu Ubaidah
dan kawan-kawannya. Mereka memberitahukan kepada Hazrat Umar bahawa di Syam telah tersebar wabak taun. Hazrat Umar memanggil para muhajirin yang awal untuk bermusyawarah. Hazrat Umar bermusyawarah dengan mereka. Namun ada perbezaan pendapat di kalangan muhajirin. Sebahagian berpendapat bahawa kita janganlah berundur dari sini. Sedangkan sebahagian berkata bahawa dalam pasukan ini terdapat para sahabat Rasulullah SAW, tidak tepat membawa mereka dalam wabak ini. Lalu Hazrat Umar mengembalikan kaum muhajirin dan memanggil kaum Ansar. Hazrat Umar mengutus kaum muhajirin untuk memanggil kaum Ansar dan meminta musyawarah dari mereka. Namun seperti halnya muhajirin, terjadi perbezaan pendapat di kalangan Ansar. Hazrat Umar mengutus para Ansar dan kemudian bersabda bahawa panggillah para orang tua dari kalangan Quraisy yang pada waktu Fatah Mekah menerima Islam dan berhijrah ke Madinah. Mereka pun dipanggil. Mereka memberikan musyawarah dengan satu suara bahawa bawalah balik orang-orang bersama dan jangan pergi ke kawasan yang telah dijangkiti wabak. Hazrat Umar pun mengumumkan untuk balik semula. Hazrat Abu Ubaidah pada kesempatan itu bertanya, mungkinkah kita dapat melarikan diri dari takdir Allah? Hazrat Umar bersabda kepada Hazrat Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, andai saja yang mengatakan itu orang lain selain anda. Ya, kita menghindari dari satu takdir Allah menuju ke satu takdir Allah yang lainnya. Beliau bersabda, jika anda memiliki unta, lalu anda membawa unta tersebut ke sebuah lembah yang di dalamnya terdapat dua bahagian. Bahagian yang satu padang rumput yang menghijau dan yang satu lagi gersang. Jika kamu membawanya ke padang rumput yang menghijau itu adalah takdir Allah. Dan jika kamu membawanya ke tempat yang gersang, itu juga merupakan takdir Allah. Perawi mengatakan bahawa tidak lama kemudian datanglah Hazrat Abdul Rahman bin Auf yang terlambat kerana suatu kesibukan. Beliau berkata, saya mempunyai ilmu pengetahuan tentang perkara ini. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika Hazrat Abdul Rahman berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar bahawa di satu tempat menular wabak, janganlah pergi ke tempat tersebut. Sementara jika kamu berada di daerah yang terjangkit wabak penyakit menular, maka janganlah pergi ke sana. Dan jika ada pesakit yang dijangkiti wabak di mana kamu tinggal, maka janganlah kamu lari keluar meninggalkan tempat itu. Atas hal itu Hazrat Umar bersyukur kepada Allah dan kembali. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan tentang Ta'un Amwas bahawa ketika Hazrat Umar pergi ke Syria dan ketika itu di sana sedang terjadi tahun yang dikenali sebagai Tahun Amwas dan beliau disambut oleh Hazrat Abu Ubaidah dan tentera Islam. Pada waktu itu para sahabat menasihati beliau kerana waktu itu wabak tahun sedang menular di daerah tersebut. Oleh itu beliau seharusnya balik sahaja, jangan pergi ke sana. Hazrat Umar menerima nasihat mereka dan memutuskan untuk balik. Hazrat Abu Ubaidah orangnya pada zahirnya nampak tegas dan mendesak. Ketika beliau mengetahui tentang keputusan ini, beliau berkata, atafiru minal qadha? Apakah Tuhan melarikan diri dari qadha Allah? Hazrat Umar berkata, afiru min qadaillahi ila qadarillah. Saya sedang berlari dari qada Allah menuju takdir Allah. Artinya Allah Ta'ala memiliki satu keputusan khusus dan satu lagi keputusan umum. Kedua-dua keputusan ini adalah miliknya dan bukan milik orang lain. Jadi saya tidak lari dari keputusannya, tetapi saya berpindah dari satu keputusannya ke keputusannya yang lain. Tertulis dalam sejarah bahawa ketika Hazrat Umar mendapat berita tentang tahun dan beliau mengumpulkan orang-orang untuk meminta musyawarah, beliau bertanya, sebelumnya pun telah terjadi tahun di Syam, kemudian apa yang orang-orang lakukan pada saat seperti itu? Mereka mengatakan bahawa ketika menularnya tahun, orang-orang mula pergi ke tempat lain sehingga tahun tidak dapat tersebar. Yani mereka pergi ke kawasan-kawasan terbuka yang berdekatan daripada tinggal di kota. Merujuk pada cadangan tersebut, beliau bersabda bahawa Tuhan juga telah membuat satu peraturan yang umum bahawa siapa pun yang melarikan diri dari tempat tersebarnya tahun dan pergi ke sana kemari di alam yang terbuka, maka dia akan selamat. Jadi keranakan peraturan ini juga dibuat oleh Tuhan, maka dari itu saya tidak melanggar salah satu hukumnya, tetapi saya akan pergi dari qadarnya menuju qadarnya. Artinya daripada melawan hukum khusus Tuhan, saya pergi menuju hukum umumnya. Jadi anda tidak boleh mengatakan bahawa saya sedang melarikan diri. Saya hanya sedang pergi dari satu hukum ke hukum lainnya. Hazrat Umar kembali ke Madinah, tetapi beliau sangat khawatir dan cemas disebabkan tersebarnya wabak tahun. Satu hari
Hazrat Umar mengirim surat kepada Hazrat Abu Ubaidah yang mengatakan, saya mempunyai satu tugas penting untuk anda. Oleh itu, bila surat ini sampai kepada anda, segera berangkat ke Madinah. Jika surat tiba pada malam hari, jangan menunggu sampai pagi. Dan jika surat tiba pada pagi hari, jangan menunggu sampai malam. Ketika Hazrat Abu Ubaidah membaca surat itu, dia berkata, saya tahu keperluan Amirul Mukminin. Semoga Allah mengasihi Hazrat Umar. Beliau ingin mempertahankan mereka yang tidak akan selamat. Dengan memahami penyebab kekhawatiran, kemudian beliau menjawab surat itu bahawa, wahai Amirul Mukminin, saya telah memahami niat Tuan. Janganlah panggil saya balik ke Madinah. Biarkanlah saya tetap di sini. Saya adalah salah satu dari tentera Muslim. Apa yang telah ditakdir akan terjadi, bagaimana saya dapat berpaling dari mereka? Hazrat Umar menangis ketika membaca surat itu. Beliau sedang duduk di tengah-tengah para muhajirin. Mereka bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah Hazrat Abu Ubaidah telah wafat? Beliau bersabda, tidak, tapi mungkin akan wafat. Kemudian Hazrat Umar menulis kepada Hazrat Abu Ubaidah supaya membawa umat Islam keluar dari wilayah ini ke tempat yang lebih sihat. Bila saja seorang tentera Muslim menjadi syahid kerana ta'un, Hazrat Abu Ubaidah akan menangis dan berdoa meminta kepada Allah supaya beliau juga mati syahid. Menurut satu riwayat, bahawa waktu itu beliau membaca doa ini, ya Allah, apakah keluarga Abu Ubaidah tidak termasuk di dalam kalangan syuhada? Satu hari timbul benjolan kecil di jari Hazrat Abu Ubaidah. Melihat hal itu, beliau bersabda, semoga Allah memberkati hal kecil ini. Dan ketika ada berkah pada hal kecil ini, itu sudah cukup. Irbas bin Sariyah meriwayatkan bahawa ketika Hazrat Abu Ubaidah jatuh sakit kerana ta'un, saya hadir di tempat beliau. Beliau bersabda kepada saya, Hazrat Abu Ubaidah bersabda kepada saya bahawa saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang meninggal kerana ta'un adalah syahid, orang yang meninggal kerana sakit perut adalah syahid, orang yang tenggelam dan mati adalah syahid, dan orang yang tertimpa runtuhan atap dan meninggal adalah syahid. Ketika tiba saat terakhir kehidupan Hazrat Abu Ubaidah, beliau bersabda kepada orang-orang, wahai manusia, saya mewasiatkan kamu semua, jika kamu menerimanya, kamu akan mendapat manfaatnya. Nasihatnya adalah, dirikanlah solat, bayarlah zakat, kerjakanlah puasa Ramadan, hendaklah sentiasa bersedekah, menunaikan haji, menunaikan umrah, menegaskan hal-hal yang baik antara satu sama lain, bersikap tulus setia kepada para amir, jangan menipu mereka. Jangan biarkan kaum wanita mengalihkan perhatian kamu dari tugas-tugas kamu. Bahkan jika seseorang hidup 1000 tahun sekalipun, satu hari nanti dia harus meninggalkan dunia ini, sebagaimana saya juga ingin pergi dari dunia ini. Allah telah menetapkan kematian bagi Bani Adam. Semua orang akan mati. Orang yang berakal adalah orang yang siap untuk mati dan membuat persiapan untuk hari itu. Sampaikanlah salam saya kepada Amirul Mukminin dan sampaikan bahawa saya telah melaksanakan semua amanahnya. Kemudian Hazrat Abu Ubaidah berkata, kuburkanlah saya di sini sesuai dengan keputusan saya. Kerana itulah beliau dikuburkan di lembah Bisan di tanah Jordan. Menurut beberapa riwayat, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah sedang dalam perjalanan ke Baitul Muqaddas dari Jabiyah untuk mengerjakan solat ketika tiba saat kewafatannya. Dan menurut riwayat lain, beliau meninggal di daerah Fihl di Syam dan kubur beliau dekat tempat bernama Bisan. Hazrat Abu Ubaidah melantik Hazrat Muaz bin Jabal sebagai penggantinya pada waktu beliau menjelang wafat. Ketika Hazrat Abu Ubaidah wafat, Hazrat Muaz berkata kepada orang-orang, wahai manusia, hari ini telah berpisah dengan kita seorang yang sangat berhati murni, mencintai orang-orang tanpa rasa dendam, dan saya belum melihat orang sedermawan dan setulus beliau. Berdoalah semoga Allah menghujani beliau dengan berkah dan rahmatnya. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal pada tahun 18 Hijrah. Waktu itu beliau berusia 58 tahun. Satu kali Hazrat Umar mengirimkan 4,000 dirham dan 400 dinar kepada Hazrat Abu Ubaidah, lalu bersabda kepada pengirimnya, cuba lihat apa yang akan dilakukan oleh Hazrat Abu Ubaidah dengan harta ini. Ketika pengirim tersebut tiba di tempat Hazrat Abu Ubaidah dengan membawa barang-barang itu, lalu Hazrat Abu Ubaidah membahagikan semua wang tersebut kepada orang-orang. Pengirim tersebut menceritakan hal tersebut kepada Hazrat Umar. Lalu Hazrat
Hazrat Umar bersabda, aku bersyukur kepada Tuhan kerana dia telah menciptakan orang seperti Abu Ubaidah dalam Islam. Satu ketika Hazrat Umar berkata kepada orang-orang, berhasratlah untuk sesuatu. Ada yang mengatakan, saya berhasrat supaya rumah ini dipenuhi emas dan saya akan membelanjakannya di jalan Allah dan menyedekahkannya. Ada seseorang yang berkata, saya ingin supaya rumah ini dipenuhi dengan permata dan perhiasan dan aku akan membelanjakan di jalan Allah dan menyedekahkannya. Lalu Hazrat Umar bersabda lagi, berhasratlah akan sesuatu. Mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, entahlah apa yang harus kami inginkan. Hazrat Umar bersabda, saya berkeinginan semoga rumah ini dipenuhi oleh orang-orang seperti Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah dan Hazrat Muaz bin Jabal Salim Maula Abu Huzaifah bin Yaman. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang meraih keredaan Allah Ta'ala di dunia ini juga dan juga di akhirat. Kisah mengenai beliau telah berakhir hari ini. Saya akan menyampaikan zikir khair pertama untuk seorang syahid kita yang telah disyahidkan beberapa hari yang lalu, Profesor Dr. Naimuddin Khatak Sahib bin Fazluddin Khatak Sahib dari daerah Peshawar. Pada tengah hari 15 hari bulan Oktober pukul 1.30 penentang mensyahidkan beliau dengan menembak beliau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekitar pukul 1.30 ketika balik dari College Superior Science di mana beliau mengajar di sana menuju ke rumah, datanglah orang-orang dengan menunggang 2 motosikal. Mereka menembak beliau sehingga syahid di tempat kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau berusia 56 tahun. Selama 25 tahun beliau mengkhidmati bidang pengajaran. Beliau mendapatkan lulusan MPhil dari Universiti Quaid-i-Azam, kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di China. Beliau mendapatkan gelaran PhD di sana dalam bidang Micro Environmental Biology. Setelah itu berkhidmat di Islamia College University. Beliau juga mengajar di Peshawar University. Beliau juga adalah anggota yang menemuduga mereka yang akan mendapatkan gelaran PhD. Banyak badan-badan pendidikan Pakistan mengundang beliau untuk memberikan ceramahnya. Beliau banyak berhubungan dengan bidang pendidikan. Jemaat masuk dalam keluarga beliau melalui datuk beliau Arkanuddin Sahib Khatak yang penduduk daerah Kark, dan nenek beliau Bibi Nur Nama masuk jemaat. Ayah dari nenek beliau bernama Syir Zaman yang merupakan seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan pada saat pulang dari kajian, beliau mendapatkan sebuah kurtah sebagai hadiah dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang sampai sekarang tabaruk ini masih tersimpan di keluarga beliau. Ayahanda almarhum Tuan Fazaldin adalah doktor haiwan di Departemen Penternakan dan telah bersara dari jawatan sebagai wakil direktur. Beliau juga seorang penyair yang terkenal. Ibunda almarhum Ibu Puan Mahbubatur Rahman adalah seorang wakil direktur di Departemen Pendidikan dan telah bersara dari jawatan tersebut. Bertahun-tahun keluarga ini menghadapi penentangan. Ayah mertua almarhum Tuan Bashir Ahmad, Ketua Jemaat Achini Payan, diculik pada tahun 2019 dan hingga sekarang tidak diketahui khabar dan keberadaannya. Almarhum syahid memiliki banyak keistimewaan. Almarhum seorang yang terpelajar namun selalu hadir untuk tugas menjaga keamanan. Mengkhidmati tamu adalah sifat beliau yang sangat istimewa. Almarhum memiliki rasa simpati terhadap makhluk, membantu orang-orang miskin, menyayangi semua anggota keluarga, memberikan perhatian khusus pada pendidikan, biasa memberikan nasihat kepada anak Ahmadi untuk pendidikan mereka. Almarhum juga mengusahakan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya. Isteri almarhum Puan Saadiah Bushra menceritakan bahawa seminggu sebelum syahid, almarhum datang ke Rabua. Ketika pergi ke Baishti Maqbarah, beliau mengatakan, seandainya kita juga mendapatkan tempat di sini. Namun kemudian almarhum mengatakan, dari mana kita boleh beruntung mendapatkan tempat di sini. Walhasil Allah Ta'ala telah memenuhi keinginan almarhum ini dengan dimakamkannya di Rabua. Saudara ipar almarhum Syahid Dr. Munir Ahmad Khan yang bekerja di Tahir Hat menceritakan bahawa almarhum menceritakan kepadanya bahawa seorang profesor yang merupakan penentang
इनकी और इनके बच्चों की तस्वीरें memperlihatkan gambar almarhum dan anak-anaknya kepada para penentang dan menghasut mereka untuk membunuhnya. Di depan rumah almarhum juga dipasang spanduk penentangan. Beliau kemudian menceritakan, almarhum datang menemui saya di sini seminggu sebelum wafat. Lalu saya mengundang almarhum untuk makan bersama. Namun almarhum mengatakan, saya akan makan di langgar khana, dan kelazatan makanan dari langgar khana Masih Maud alaihissalam serta keberkatan yang didapatkan dari sana tidak boleh didapatkan dari mana pun. Mungkin nanti di lain waktu. Di antara yang ditinggalkan selain isteri beliau, Puan Saadia Nasim, juga 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Seorang anak perempuan beliau sudah menikah dan 2 yang lainnya sedang belajar. Seorang anak lelaki beliau adalah jurutera dan seorang lagi adalah mahasiswa tahun pertama. Kalimuddin Khattak dan Nuruddin Khattak adalah mahasiswa tahun pertama. Kalimuddin adalah seorang jurutera. Seorang kerabat almarhum lainnya yang sedang mengkhidmati jemaat adalah Tuan Nawid Ahmad, Amir Jemaat Peshawar. Beliau juga adalah saudara ipar almarhum. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan maghfirahnya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada yang ditinggalkan. Jenazah yang kedua yang tercinta, Usama Sadiq, pelajar Jamiah Ahmadiyah Jerman, anak kepada Tuan Muhammad Sadiq. Beberapa hari yang lalu almarhum wafat kerana tenggelam di Sungai Rhein di Jerman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika wafat almarhum berusia 20 tahun. Beliau berasal dari Chak Sikandar, Gujarat, Pakistan. Almarhum adalah anak bongsu. Di antara yang ditinggalkan selain kedua orang tua, almarhum memiliki 5 saudara perempuan dan seorang saudara lelaki. Dalam keluarga almarhum, jemaat dimulai dari datuk beliau pada masa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, dan datuk beliau bersama dengan 2 orang saudara lelakinya menjadi Ahmadi. Kemudian yang lainnya keluar dari Ahmadiyah. Namun datuk beliau ini tetap teguh dalam jemaat. Dari pihak nenek, jemaat dimulai dari datuk beliau yang bernama Hazrat Shah Muhammad Sahib dan juga melalui ayah beliau Hazrat Langgar Muhammad Sahib yang merupakan seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam yang behat pada tahun 1903 di Jhelum di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pada tahun 1989, keadaan jemaat di Chak Sikandar sangat buruk. Banyak dilakukan demonstrasi menentang jemaat. Kedua orang tua almarhum juga menghadapi penentangan yang sangat berat. Ibu almarhum diperlakukan dengan sangat buruk. Ayahanda almarhum diadukan di pengadilan dengan tuduhan palsu yang berlangsung hingga 7 tahun. Singkatnya, akhirnya mereka pindah ke Jerman dan almarhum kemudian menjalani pendidikan awalnya di sana lalu masuk ke Jamiah. Almarhum telah menyelesaikan tahun ketiganya di Jamiah, namun merupakan takdir Allah Ta'ala bahawa dia memanggil almarhum kepadanya. Ayahanda almarhum menceritakan, sebanyak apapun saya memuji kebaikannya itu tidak akan cukup kerana di umurnya yang singkat almarhum telah melakukan banyak perkara. Almarhum seorang mahasiswa yang berbakat. Sebahagian besar waktunya digunakan untuk belajar. Dikarenakan corona, almarhum menghabiskan masa 7 bulan di rumahnya. Seiring dengan solat berjemaah, almarhum juga berpuasa sebulan penuh dan mengimami solat tarawih berjemaah. Setelah beliau mengimami solat tarawih berjemaah. Setelah selesai cuti, almarhum bersiap-siap untuk kembali ke Jamiah, namun almarhum kemudian wafat. Ibunda almarhum mengatakan almarhum banyak memiliki keistimewaan dan melaksanakan setiap pekerjaan dengan penuh tanggungjawab dan berusaha menyelesaikannya dengan cepat. Personaliti yang sederhana, tidak banyak bercakap hanya ketika diperlukan. Sangat mentaati kedua orang tua, memiliki tekad yang kuat. Seorang yang sangat serius dan berpandangan jauh. Almarhum berusaha untuk menguasai berbagai bahasa dan memberikan perhatian secara khusus pada bahasa Arab, Parsi, Inggeris dan Jerman. Sekretaris Tabligh Nasional Jerman, Tuan Farid menulis bahawa
Tuan Usama memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah dengan senang hati ikut ambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan pentadbiran. 2 hari sebelum kewafatannya pun almarhum pergi ke Jerman Timur untuk membagikan flyers tabligh selama 3 hari berturut-turut. Bila pun diminta untuk membagikan flyers, almarhum tidak pernah menolak dan ikut serta dengan penuh semangat. Tuan Shoaib Nasir, seorang mubalik yang lulus dari Jamiah Jerman, menceritakan almarhum 4 tahun lebih junior dari saya. Namun dalam hal ibadah, almarhum adalah teladan bagi saya. Di masjid, almarhum sering kali terlihat di saf pertama untuk solat. Setelah datang ke masjid, almarhum biasa melaksanakan solat-solat nafal sebelum solat berjemaah. Setelah selesai solat, almarhum sering kali tenggelam dalam zikir ilahi. Almarhum termasuk salah satu di antara para mahasiswa yang paling awal datang ke masjid dan paling akhir keluar dari masjid. Demikian juga pada solat Jumaat pun almarhum duduk di saf pertama. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum, meninggikan darjat almarhum, memberikan kesabaran kepada kedua orang tua dan saudara-saudara kandung almarhum. Jenazah selanjutnya Tuan Salim Ahmad Malik yang pernah bekerja di kerajaan di Departemen Pendidikan. Setelah pencen ketika Jamiah mula dibangun, almarhum menjadi pensyarah di Jamiah. Almarhum wafat pada 24 September di usia 87 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datuk almarhum Hazrat Malik Nuruddin, ayahanda almarhum Hazrat Malik Aziz Ahmad adalah termasuk di antara para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ibunda almarhum menceritakan satu peristiwa mengenai ayah almarhum bahawa satu kali di rumah keluarga besar mereka banyak orang yang meninggal dikarenakan sakit satu penyakit. Lalu ibunya, yakni nenek almarhum, menceritakan keadaan anaknya kepada Hazrat Hakim Maulana Nuruddin Sahib radhiyallahu taala anhu. Maka segera beliau datang ke rumah untuk menjenguknya dan bersabda bahawa sangat kecil kemungkinannya anak ini boleh selamat. Hanya doalah yang dapat menyelamatkannya. Setelah itu Hazrat Khalifatul Masih Awal datang ke hadapan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan memohon doa. Beliau bertemu dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam di anak tangga Masjid Aqsa dan memohon doa di sana. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sekarang juga kita akan pergi menengok anak itu. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam pergi ke rumah mereka dan setibanya di rumah anak tersebut, beliau alaihissalam meletakkan tangannya di atas kening anak tersebut dan bersabda, insya-Allah anak ini akan sihat. Dengan mujizat doa Hazrat Masih Maud alaihissalam, ayahanda almarhum tersebut sembuh dan kemudian hidup hingga usia 70 tahun. Tuan Salim Malik mendapatkan pendidikan awalnya di Kadian. Setelah berdirinya Pakistan, beliau tinggal di Sialkot. Di sana almarhum belajar di college, kemudian pergi ke Karachi dan belajar di bidang sains di sana. Pada 1960 almarhum datang ke United Kingdom. Di sini almarhum menjadi profesor di bidang geokimia di Reading University hingga beberapa tahun. Sejak awal pun almarhum mendapatkan taufik berkhidmat di jemaat di berbagai bidang. Beliau pernah dilantik sebagai Sekretari Taklim dan Tarbiyat Nasional. Beliau memegang jawatan sebagai Sekretari Umur Kharjiyah untuk waktu yang lama. Beliau banyak memainkan peranan di bahagian hubungan internasional jemaat. Almarhum 2 kali pergi ke Pakistan bersama dengan Komiti Hak Asasi Manusia yang meninjau keadaan pada Ahmadi. Banyak pameran besar berskala internasional yang diselenggarakan di berbagai negara setiap tahunnya. Pada tahun 1992, almarhum Tuan Malik mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan dan menganjurkan pameran jemaat di UK dan Spanyol. Pada tahun 1992, ketika Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah mendirikan komiti mengenai pembangunan Jamiah Ahmadiyah, beliau mengikut sertakan juga Tuan Salim Malik di dalamnya. Dengan demikian, beliau ikut serta juga dalam komiti yang mengawali pembinaan Jamiah Ahmadiyah UK. Di masa-masa awal berdirinya Jamiah Ahmadiyah UK, almarhum ditetapkan sebagai ketua administrasi. Almarhum menjalankan tugas ini hingga 13 November 2005. Almarhum mendapatkan taufik untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris dan sejarah kepada para mahasiswa Jamiah Ahmadiyah, yang mana ini berlangsung hingga kewafatan almarhum. Ketika Islamabad dibeli, maka atas petunjuk Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, almarhum mendapatkan taufik untuk membuat perpustakaan di sana. Almarhum adalah personaliti yang soleh, disiplin dalam solat dan puasa, sangat penuh kasih sayang, seorang da'i ilallah yang fasih dalam berbicara, pengkhidmat tamu, sangat mencintai khilafat, seorang suci yang memiliki ikatan keikhlasan dan kesetiaan. Di antara yang ditinggalkan selain isteri ada antara lain 3 orang anak perempuan dan banyak cucu. Anak saudara almarhum Mia Abdul Wahab menceritakan bahawa almarhum menceritakan ketika tahun 1960 datang ke London, ayah almarhum memberikan nasihat kepada almarhum.
Tuan Malik नसीहत की अपने बेटे को Tuan Malik Aziz Ahmad pada waktu itu sedang sakit, namun beliau memberikan nasihat kepada anaknya, dan nasihat tersebut adalah yang pertama, jangan pernah memutuskan hubungan dengan jemaat. Dengan kamu pergi ke Eropah, janganlah kemudian beranggapan bahawa kamu kemudian menjadi larut tenggelam dalam warna-warni di sana. Yang kedua, bayarlah candah pada waktunya sesuai dengan ketentuan ini. Ini juga sangat penting untuk perbaikan diri. Yang ketiga, ketika ada orang yang meminta pertolongan bagaimanapun keadaan kesempitan yang sedang dihadapi, janganlah menghindar. Almarhum menceritakan, saya sentiasa mengamalkan nasihat-nasihat orang tua saya ini. Anak saudara almarhum menulis, almarhum tidak menceritakan mengenai hal ini, namun kemudian saya dapat tahu bahawa satu kali seorang kerabat almarhum sedang memerlukan wang yang banyak. Almarhum menjual rumahnya untuk memenuhi keperluan tersebut, namun Allah Ta'ala kemudian menurunkan kurnianya dan almarhum mendapatkan rumah yang lebih besar dari sebelumnya. Dari segi keilmuan, almarhum adalah seorang yang sangat pandai. Saya pun ketika bertemu pada awalnya tidak menyangka dan saya tidak mengenal almarhum. Saya menyangka almarhum seorang Ahmadi biasa dan mengajar bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris almarhum sangat baik. Namun kemudian saya mengetahui bahawa almarhum adalah seorang yang sangat tinggi dalam keikhlasan dan kesetiaan dan setiap saat selalu siap untuk mengkhidmati jemaat. Almarhum memiliki jalinan dan kecintaan yang menonjol terhadap khilafat. Dari segi keilmuan, almarhum adalah ensiklopedia yang bergerak. Almarhum menguasai setiap topik terutama sejarah. Beliau sangat mencintai bahan bacaan baik yang berbahasa Inggeris maupun Urdu. Namun almarhum tidak pernah sombong dengan ilmunya. Almarhum selalu menghimbau kepada orang lain untuk meningkatkan ilmu agama dan dunianya. Dan almarhum juga memiliki hubungan yang luas di kalangan masyarakat, cendekiawan dan politik orang-orang Pakistan, dan hubungan beliau tersebut pun digunakan untuk kemanfaatan bagi jemaat. Ketika almarhum sebagai Sekretari Umur Kharjah, almarhum menjalin hubungan yang erat dengan Lord Avebury. Melalui almarhumlah hubungan dengan Lord Avebury dapat terjalin, dan kunjungan pertama saya ke Parliament House juga di dalamnya terdapat peranan besar dari Tuan Malik. Tuan Marwan Sarwar Gil Mubalik Argentina menceritakan, dikarenakan ilmunya, almarhum dihormati secara istimewa oleh semua mahasiswa termasuk saya. Namun setelah lulus dari jamiah, terjalinlah hubungan yang sangat personal dengan beliau. Ketika saya ditugaskan di Argentina, almarhum merasa sangat senang dan mengatakan kepada saya, Tuan adalah mubalik perintis, oleh kerana itu perlu untuk banyak bekerja dan kibarkanlah nama jemaat, bertabliklah dengan cara yang tepat dan khususnya pelajarilah bahasa di sana, dan standard penguasaan bahasa tersebut harus sampai pada tahap artikel Tuan terbit di surat-surat khabar. Ini adalah kecintaan beliau yang luar biasa terhadap ilmu. Demikian juga almarhum sering mengundang para mahasiswa ke rumah almarhum. Setelah itu membawa mereka ke perpustakaan pribadi beliau. Beberapa mahasiswa dan mubalik menulis ini kepada saya. Kemudian almarhum mengatakan, okey, setelah datang ke rumah saya, hadiah untuk kamu semua adalah ambillah satu buku yang kamu suka dari perpustakaan ini. Itu adalah hadiah bagi kamu. Dan selalu mengatakan bahawa Jamiah Ahmadiyah adalah satu departmen yang sangat luar biasa, yang mana Khalifatul Masih sangat banyak menaruh harapan terhadapnya. Oleh kerana itu, para wakfi zindagi yang memiliki hubungan dengan departmen ini hendaknya meraih standard keilmuan yang luar biasa. Kemudian Marwan Said menulis, sebelum berangkat ke Argentina, almarhum menasihatkan secara khusus bahawa kuasailah bahasa sedemikian rupa sehingga artikel Tuan dalam bahasa Sepanyol dapat terbit. Dan mengatakan juga kepada saya untuk selalu menulis surat kepada almarhum. Kadang-kadang saya merasa malas, namun kemudian almarhum sendiri yang menghubungi saya dan meminta untuk menulis surat. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan taufik kepada mereka yang ditinggalkan, yakni anak keturunan almarhum, untuk dapat menjalin hubungan kesetiaan dengan khilafat dan jemaat. Selepas ini akan dilaksanakan solat jenazah ghaib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر